شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Soal apa? Surah 316 ayat 110. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Kamu wahai umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat terbaik dalam pengetahuan Allah Ta'ala yang tegak di jalan tauhid dan berada di antara dua ujung ekstrim, mana kekurangan dan berlebihan, mana umatun wasatah, umat yang ada dalam keadaan tawassut, tidak terlampau lebih dan tidak kurang, sederhana tuan-tuan, yang mana dikeluarkan, dilahirkan untuk manusia. Keberadaanmu ditakdirkan untuk menyempurnakan kaum berkekurangan. Ini semua tengok tafsir ahli makrifat tadi. Kamu mana umat Nabi besar kita Muhammad SAW adalah umat terbaik dalam pengetahuan Allah. Ini dikait dengan Tuhan tu. Mana apa? Semua dah adalah inkishaf ilmu Allah di azali lagi siap. Kamu punya tu semua dah siap dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ditegakkan jalan tauhid, pada tauhidul khas dinna, yang berada antara dua ujung ekstrim. Maknanya apa? Kekurangan, kurang sangat atau berlebih sangat, untuk elok di pertengahan, khairul umur awsatuha. Kemudian ukhrijat linnas, yang dilahirkan, dikeluarkan untuk manusia. Keberadaanmu ditakdirkan di cara pandangan sufi. Semua itu ditakdirkan, bukan kita, untuk menyempurnakan kaum berkekurangan, sehingga kamu menyuruh. Jadi keluarkan untuk manusia, Tuhan takdirkan benda itu menjadi sebab menyempurnakan yang kurang. Apa kerja besar dia? Ta'muruna bil ma'ruf, kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf, yang seharus, mana yang sewajib diakukan dalam menempuh jalan tauhid. Semua ditumpu pada tauhid, mengesahkan Tuhan. Baik insan bila dia betul mengesahkan Ta'ala, dia akan mudah membawa akan syariat. Bila dia kenal, sebenar kenal Tuhan, dia tak akan derhaka. Yang derhaka tu dia tak tahu apa kenal mungkin. Dan yang keduanya pula, kamu mencegah, dan bukan kata kemudian kamu cegah, dan kamu mencegah berbuat yang mungkar, yang terlarang. Mana dua perkara yang kena serentak tu. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Benda yang dikatakan apa? Serentak. Yang ataf dengan apa tu? Wow, limutlaqil jam'i. Kalau ataf dengan summa, mana ditertib, ditertib mana beransur. Buat kebajikan, kemudian baru kita buat pula proses kedua, larang kemungkaran. Bukan dalam masa serentak buat amar ma'ruf, dalam masa yang sama juga blok segala kemungkaran. Kemudian man diperintahkan larangan itu muncul daripada kerana apa? Kamu tu'minuna billah, beriman dan yakin dengan Allah, kepada Allah yang bersemayam di singgahsana alam raya ini,
dan keseimbangan yang merupakan jalan Allah yang lurus. Allah bersinggasana, bersemayam di singgasana alam raya. Maksudnya apa? Semua ni dalam apa? Genggaman kuasa besar Allah Ta'ala. Alam raya punya. Ya, bila besar panggil apa? Alam raya, jalan raya, pilihan raya, panggil apa raya? Hari raya. Bila panggil raya tu makna apa? Besar lah. Maksudnya apa? Melingkupi semua sekali. Ya, istiwa tu isti'la, makna menguasai. Bukan duduk sila macam kita kan. Mana tadi? Kemudian walau amana ahlul kitab, seandainya mana jikalau berimanlah oleh ahli kitab seluruhnya pada agama dan ajaran kalian, lakana khairan lahum, tentulah lebih baik bagi mereka itu, yang menyelamatkan mereka dari sikap ekstrim. Sebab mereka ni ekstrim, terlalu longgar dan terlalu keras, dan dia keras sangat, dia ekstrim, asabiah, kaumiyah dia, ataupun dia longgar sangat berpegang kepada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar. Walaupun sedikit, ya, minhum al-mu'minun, minhumul mu'minun, di antara, di kalangan mereka ada yang beriman, masuk dalam koridor keimanan bersama orang-orang mukmin. Wa aksaruhumul fasikun, tetapi kebanyakan mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Orang dikatakan perosak. Perosak muka bumi siapa dia? Pokok perosak ni ialah orang kafir. Orang kafir ni perosak kan, ya, sebab dia adalah melakukan kerosakan paling besar. Apa dia? Kufur. Tidak ada kerosakan paling besar ialah kerosakan akidah, ya. Bila kerosakan akidah dia besok dia kekal dalam neraka. Jadi orang kafir ni orang yang paling jahat, perosak besar, pengkhianat besar. Sebab dia ada lakukan jenayah besar. Apa jenayah besar? Dia menolak ketuhanan Allah. Ya, tuan-tuan, kalau anak-anak tak mengiktiraf tuan-tuan sebagai bapa macam, kita datang rumah anak kita, kau siapa dia? Apa ganjar kita? Aku tak kenal kau. Kau tu mana? Pergi balik. Aku tak kenal kau. Pergi balik. Oh, kita berasa macam mana menyerap. Menyerap tak darah kita. Pada oleh sifat Jepun aku baling muka. Ya. Itu baru pengiktirafan ubuah kebapakan. Ini bukan ubuah, ni uluhiyah, ketuhanan lagi besar. Semua kita meraih rahmat dia, bergantung dengan dia. Tak ada satu benda pun yang kita ambil, semua hak dia. Tiba-tiba tak mengaku ketuhanan dia, pergi sembah patung pula, kayu-kayu. Ya, ini jahat, paling jahat. Sebab dia kata manusia yang paling jahat sekali, paling zalim begini. Ialah mereka yang menolak ketuhanan Allah Ta'ala. An-nas bi naba'in azim, manusia dalam kes cerita paling besar. Akhluku, aku jadikan dia. Wa arzuku, aku beri dia rezeki, makan, dia minum, apa semua dia pakai, guna semua hak aku, Tuhan kata. Tiba-tiba wa yu'badu ghairi, dia sembah lain dari aku. Sebab tu jenayah paling besar ialah, zalim paling besar ialah menyekutukan Tuhan. Kafir, tuan, kafir syirik. Kafir ni sebenarnya millatun wahidah. Al-kufar millatun wahidah. Kafir wasani ke kafir berhala ke kafir apa nama kafir menentang kafir ni, semua hakikat di satu je agama ni. Kafir, kufur. Ada tempat dia kekal dalam neraka selama-lama. Ya, kekal dalam neraka selama-lama. Kalau dia mati menghembuskan nafas akhir, kekal di atas kekafiran dia. Ya, Allah Ta'ala bangsa orang kafir ni binatang paling jahat yang merangkak atas muka bumi. Orang kafir ni, inna syarrad dawab, sesungguhnya binatang yang paling jahat yang merangkak atas muka bumi, siapa dia? Allazina kafaru, yang kafir dengan Tuhan, kufur dengan Tuhan. Ya, dan zalim yang paling besar ialah syirik, kufur juga. Kafir dan syirik, nama dia musyrik, kekufuran dia sebab dia menyengutukan Tuhan.
inna syirk la zulmun azim, sesungguhnya menyekutukan Tuhan adalah zalim paling besar kali. Ya, itulah taraf orang kafir kan. Ya, tak ada apa besarnya dia. Ya, taraf orang kafir itu manusia ataupun makhluk paling bangsat kan. Paling bangsat manusia lebih teruk daripada binatang orang kafir kan. Sebab apa? Ada akal, diseru oleh Rasul tak nak beriman kepada Allah. Itu taraf dia kan. Ya, jangan kita pandang dia besar. Kalau pandang dia besar, dia hebat. Apa hebat dia? Tak ada langsung kehebatan bila iman dia tak ada kan. Iman tak ada hebat langsung. Manusia bila tak ada iman, tak ada hebat langsung. Syarrad dawab, binatang paling jahat merangkak atas muka bumi, dicop oleh Quran. Itu label Quran, labelkan itu. Bukan saya label kan. Kan dia potong-potong video, dia kata wah ini macam-macam, dia kata ni zaman potong video kan. Ni ayat Quran terpampang, bukan saya sebut. Quran kata inna syarrad dawab, sesungguhnya, datang dengan inna tu kuat tu, sesungguhnya binatang paling jahat merangkak atas muka bumi. Allah Ta'ala label dalam Quran, jawapan dia allazina kafaru. Sebab apa sampai tahap itu? Sebab dia mencabar ketuhanan Allah. Ya. Ni dua cerita Melayu kan, apa, si tenggang ni. Walaupun cerita tu cerita apa, rekaan, tapi kita tengok dan TV rasa nak sepak TV kita, puang hajar punya anak. Ya, mak dia dah tutu datang, dia dah kaya raya, kau siapa tua ni, dia balik. Ya, dia hambat ni mak dia, puang hajar punya, atau kita punya menyirap dah. Itu bau konteks antara ibu dengan anak. Ini bukan konteks ibu anak, makhluk dengan Khalik pencipta, bukan kecil-kecil anak tu tuan-tuan ni. Tu besar. Allah. Sebab tu Imam Ghazali sebut, bila kau nampak saya muka kafir dan terjalan jumpa orang kafir, terus doa je, ya Allah, kau berilah petunjuk kepada dia agar dia masuk Islam. Bermakna apa? Kejinya dia duduk dalam kekufuran tu, supaya dia keluar, supaya dia dapat nikmat sebenar-benar dalam hidup, ialah al-Islam. Al-iman wal-Islam wa huma min a'zami ni'am. Iman dan Islam nikmat paling besar. Tak ada nikmat paling besar pada itu. Tak ada makna orang duduk atas dunia hebat macam mana pun pada mata kasar kekayaan dia tu benda, tiba-tiba dia mati tak ada iman. Ya, habis tempat dia sehina-hina tempat azab, bukan tempat hina aja, azab yang paling dahsyat. Sebab tu pandang pada ini kita syukur tak terhingga kepada Allah Ta'ala, sebab Tuhan beri kita nikmat iman dan Islam. Dan bila nikmat besar ni diberi, kena tatang betul-betul, jaga betul-betul, perhatikan, pelihara baik-baik. Kalau pokok, siram dia baik-baik, baju itu betul, biar dia cantik, sebab benda mahal. Kalau permata, jaga dia betul-betul, letak tempat dia, tempat yang elok, ya, berkunci siap, sebab dia mahal. Habis. Jadi dua perkara ni menyebabkan insan manusia menjadi mulia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, bila tu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mana kalau tak buat amal ma'ruf nahi munkar, maka dia bukan umat yang terbaik. Umat terbaik dia buat dua perkara, amar ma'ruf nahi munkar. Bila amar ma'ruf nahi munkar ini tidak diambil kisah oleh umat Islam, bila bila dia mabuk dengan dunia dan mabuk dengan kejahilan. Itu disebut dalam hadis Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, ghasyiyatkumus sakratan, memabukkan kamu oleh dua kemabukan. Mabuk ni lebih dahsyat daripada arak lagi tu. Arak kalau dia minum sebotol dua, petang kan mungkin dia clear balik. Yang ni kalau kena mabuk maknawi, mabuk dalam sampai ke mati dia tak perasan. Memabukkan kamu oleh dua kemabukan. Pertama apa? Hubbil aish, terlampau gila kasih pada kehidupan. Dia kira nak hidup atas dunia, ya akhirat langsung tak nampak. Yang kedua, wahubbil jahli, kasih tenggelam dengan kejahilan. Ya, dia menjahilkan diri dia dengan Tuhannya, dia menjahilkan diri dengan urusan tanggungjawab dengan Tuhannya, ya, dan lebih lagi dia menjahili diri dia dalam menjaga kedudukan rohani dia dengan Tuhan. Itu besar tu. Maka kalau dua kena ni, mabuk dengan dunia dan suka dalam kejahilan, fa inda zalika la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Kau takkan dapat lihat lagi orang buat amal ma'ruf nahi munkar, kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi orientalis semua, orientalis wal iblis, no. Dia ni dah baca semua hadis-hadis kan. Kita yang kan tak jumpa, dia baca semua hadis ni.
Bila dibaca, dia nampak kekuatan Islam dan kelemahan di mana. Umat Islam dia pegang kuat dengan Quran dan perjalanan sunnah dia kuat. Sekarang apa yang menyebabkan dia tak berpegang? Bila amar ma'ruf nahi munkar dia tinggalkan. Sebab apa dia tinggal? Sebab dia mabuk. Sekarang kita mabuk ni. Kita mabukkan umat Islam dengan apa? Maddiyah, pahaman kebendaan. Otak dia benda, dan diukur orang pun dengan benda, bukan dengan agama. Bukan? Tak, dia racun pemikiran dia dengan kehidupan dunia dan larikan mereka daripada majlis-majlis ilmu ataupun tempat-tempat yang membuat pendedahan agama Allah. Dia dijahil dengan agama dia, termasuk tinggal nama aja. Ketika itu berjaya besarlah musuh Islam. Akhirnya bentang tinggal nama sahaja. Itu tanda kiamat dia. La yabqa minal Islam ila smu wa minal Quran ila darsu. Tidak tinggal akhir zaman Islam melainkan nama kan. Nama hebat cantik Abdullah, tapi lain orang tak ada. Wala minal Quran ila darsu, dan tak ada Quran melainkan dibaca, tidak diamalkan. Itu tanda-tanda kiamat yang banyak dah berlaku. Tapi kebanyakan mereka adalah orang yang fasik, yang keluar daripada batas-batas dan hukum-hukum Allah Ta'ala. Janganlah kau pedulikan nanti. Ya, wahai orang yang mengesahkan Allah, kefasikan, kekufuran mereka. Ya, jangan dihiraukan. Mana teruskan kerja kita mananya. Ia telah membuat kerja yang disuruh Allah Ta'ala. Kemudian lan yadurrukum illa azah. Mereka sekali-kali tidak akan dapat membahayakan kamu dengan bahaya yang besar, illa melainkan azah, makna selain gangguan-gangguan celaan saja yang muncul dari lisan mereka berupa kecaman dan kutukan. Biasalah keluar mulut dia macam-macam, dia label yang tak senonoh kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, pemecah belah masyarakat, majnun, gila, macam-macam. Yang tak dia lah, dia menjerit kan. Kita teruskan atau keadaan ni. Kemudian wa in yuqatilukum yuwallukum wa in yuqatilukum yuwallukumul adbar thumma la yunsarun. Dan jika mereka tadi meningkatkan serangan, meningkatkan penentangan serangan hingga mereka berperang dengan kalian, pasti mereka berbalik melarikan diri ke belakang, manakala kena terdesak. Semalayung serut, kemudian mereka tidak mendapat pertolongan dikarenakan kesombongan mereka atas kalian. Mana kesombongan dia terhadap Rasul dan para sahabat ketika dulu dan bawa Islam untuk sampai akhir zaman. Mereka melarikan diri dan sebaliknya kalian mendapat pertolongan Allah Ta'ala, kemenangan yang hebat, dan Allah menghinakan mereka itu. Itu di antara janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh kerana itu duribat alaihim zillatu wal zillatu aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kemudian duribat alaihim zillah ila akhirah. Sadaqallahu alazim.